sanurihim ayatina, kami akan menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi, dari segenap ufuk alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan kalau hal tersebut masih kurang, kalau hal tersebut masih tidak mencukupi bagi kamu bukti-bukti yang berada di segenap pelusuk alam semesta ni, lihatlah bukti-bukti kekuasaan kami pada diri kamu sendiri. Allah suruh tengok pada diri kita sendiri, pada diri masing-masing. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga menjadi terang bagi kamu, menjadi cerah bagi kamu, sesungguhnya Al-Quran yang datang daripada Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah perkara yang benar, perkara yang pasti, perkara yang hak. Awalam yakfi bi rabbika, masih tidak mencukupi lagikah Tuhanmu itu bagi kamu? Sesungguhnya dia adalah zat yang maha melihat segala sesuatu. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, dan ingatlah, sesungguhnya orang-orang kafir musyrikin yang mendustai ayat-ayat Allah tadi, mereka sebenarnya was-was, mereka sebenarnya ragu-ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka sendiri. Ala innahu bikulli syai'in muhit, dan sesungguhnya pastilah Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi ilmunya atas segala sesuatu. Baik, bila kali pertama kita membaca dan merenung ayat ini adalah satu peringatan bagi mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah. Lebih-lebih lagi ingkar dan kufur, tak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman serta ayat-ayat Allah yang turun kepada beliau. Kalau baca ayat ni, orang akan tanya, tang mana dajjalnya? Tang mana kita boleh kait? Tang mana kita boleh hubung? Tang mana kita boleh relate dengan persoalan dajjal? Baik, bila kita membaca Al-Quran satu demi satu, helaian demi helaian, kita akan mula nampak bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak dapat tidak mempunyai tiga perkara pokok yang paling dasar, tiga perkara pokok yang paling asas. Yang pertama ialah persoalan tentang tauhid, persoalan tentang akidah. Yang kedua ialah persoalan tentang syariat, hukum-hukum dan sumber perundangan. Dan yang ketiga ialah melibatkan soal adab, soal akhlak dan soal etika. Inilah ketiga-tiga dasar, ketiga-tiga asas yang melatari ayat-ayat dan firman Allah. Tetapi di sana, di sebalik Allah menyebut tentang tauhid dan akidah, Allah menyebut tentang syariat dan undang-undang, Allah menyebut tentang adab, etika dan akhlak, diselitkan di setiap ayat-ayat dan firman ini kisah-kisah, cerita-cerita. Kisah-kisah ini yang paling banyak melatari dalam Al-Quran ialah para utusannya, iaitu para nabi dan para rasul, yang mana ada di antara nabi-nabi dan rasul yang diberitakan oleh Allah nama-nama mereka, dan juga tercatat di dalam Al-Quran. Ada di antara para utusan yang nabi-nabi dan rasul ini tidak dikisahkan, tidak diceritakan oleh Allah secara terus dan langsung akan nama-nama dan kisah kehidupan mereka. Di samping itu ada kisah-kisah yang bersifat personal dan individu atas nama perseorangan. Ada kisah Luqmanul Hakim, ada kisah Khidir alaihi salam, ada kisah Iskandar Zulkarnain,
ada kisah Nabi Uzair dan beberapa tokoh-tokoh dan nama yang lain dalam bentuk individu dan personal. Dan kadang-kadang kisah ini datang dari sudut yang lebih ramai, berkelompok dalam bentuk ashab-ashab. Ada kisah Ashabul Fil, ada kisah Ashabul Ukhdud, ada kisah Ashabul Ras, ada kisah Ashabuni. Baik, bila kita lihat lataran kisah-kisah ini, sememangnya ketiga aspek yang paling penting memang tersirat di sebalik kisah-kisah ini. Dan Allah melihat kecenderungan hati, jiwa dan perasaan manusia. Manusia ini sememangnya suka, manusia ini sememangnya gemar kepada cerita-cerita dan kisah-kisah untuk mengubat lara, untuk mengubat hati, untuk dijadikan panduan iktibar dan pengajaran. Bila kita melihat isu ini, lihatlah kepada konteks utusan yang pertama sampailah kepada utusan yang terakhir. Dengan bahasa yang mudah, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sejarah apabila mereka bertentang dengan kaum masing-masing, apabila mereka bersemuka dengan bani masing-masing, apabila mereka berdialog dengan kabilah masing-masing. Kebanyakan majoriti paling besar Nabi-Nabi dan Rasul menerima penentangan. Nabi-Nabi dan Rasul menerima tomahan. Nabi-Nabi dan Rasul dilempar dengan pelbagai tuduhan, cacian, makian. Bahkan fizikal dan jasmani para Nabi dan Rasul. Ada yang dilempar dengan benda-benda najis, ada yang dilempar dengan benda-benda kotor. Hati mereka setiap waktu dan masa disakiti dengan kata-kata yang kesat dan jatuh bermaruah. Bila kita lihat lataran ini, bermula dengan kisah-kisah Nabi yang agung. Lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh terpaksa bertempur dengan umat-umat pada zaman beliau yang sudah mula jauh lari daripada panduan dan landasan agama. Yang akhirnya kelompok pertama inilah yang memulakan konsep kesyirikan kepada Allah, iaitu dengan menyembah patung-patung idola dan berhala yang ada dan wujud pada zaman beliau. Bila kita lihat pula saudara beliau selepas itu, Nabi Hud. Nabi Hud juga mendapat tentangan daripada kaum beliau. Masih ada lagi unsur penyembahan berhala. Seolah-olah banjir besar Nabi Nuh yang pernah menimpa saudara mereka sebelum ini tidak pernah menginsafkan hati-hati masing-masing. Bukankah terlalu dekat antara Nuh dengan Hud, tetapi iktibar kepada banjir besar tidak dapat melunakkan hati mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah. Tetapi mereka masih lagi memilih jalan yang sama, menafikan dan menolak panduan wahyu yang datang daripada utusan Allah, yang akibatnya mereka juga dihukum, diuji dan dibala oleh Allah. Akhirnya terkuburlah. Inilah bangsa-bangsa Arab yang pertama. Inilah kelompok-kelompok yang pertama yang tak akan wujud dan muncul lagi buat kali kedua. Kemudian saudara mereka Nabi Saleh juga teruji dengan keadaan kaum dan kabilahnya sendiri, sehingga bukti dan syiar daripada Allah, walaupun dalam bentuk seekor unta yang keluar daripada batu, yang akhirnya bukti dan mukjizat Nabi Saleh ini mereka permainkan dengan membunuh unta tersebut, ditambah pula dengan momokkan, ditambah pula dengan godaan, harta benda dan gadis-gadis serta wanita yang cantik, boleh membunuh maruah, boleh menggoda keimanan seseorang, sehingga menentang perbuatan mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pergi jauh sikit kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana berdepan dengan manusia, seolah pada waktu tersebut mahu merajai empire yang besar. Itulah Namrus, yang akhirnya mengklaim, mendakwa, mengaku dia sebagai Tuhan, yang selayaknya merajai kawasan-kawasan daerah yang besar yang wujud pada waktu dan masa tersebut. Untuk melampias kesombongan dan kecongkakan beliau, lantas Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim telah menjalankan tanggungjawab dan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga terhasilnya dan terjadinya perdebatan antara Namrus dan Ibrahim. Namrus terpaksa menerima kekalahan tersebut. Tetapi ingat, kekalahan bukan berlalu begitu sahaja, tetapi apabila melakukan penentangan terhadap mereka yang mempunyai kuasa yang besar, yang bersifat diktator, maka kobaran apilah jawapan yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga menerima nasib yang sama, terpaksa berhadapan dengan Fir'aun, bapa angkat sendiri, yang memelihara beliau sejak daripada kecil. Tetapi soal tauhid, soal keimanan, soal akidah, soal jalan yang lurus, tidak pernah membezakan antara keturunan, tidak pernah membezakan seorang bapa dengan seorang anak. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Dan Nabi Musa telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin sebagai salah seorang utusan Allah. Diringkaskan sampailah kepada Nabi Muhammad, benda ini tidak pernah berkurang. Benda ini tidak pernah berkurang, walaupun jelas dalam kes-kes sebelum ini, kebanyakan majoriti paling besar mereka yang menentang para Nabi dan Rasul menerima habuan yang cukup mengharukan, menerima habuan yang cukup mengerikan, tetapi tidak pernah menginsafi hal tersebut. Dan begitu juga sampailah kepada era pada zaman kita, hal ini masih tetap berlangsung dan berlaku. Memang kalau kita baca Al-Quran hanya sebagai nak mengetahui kisah Nabi-Nabi dan Rasul, maaf saya sebut, dia akan terus menjadi seperti kitab dan buku-buku sejarah semata-mata.